Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang penonton, tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali bertemu dalam program kita membicarakan sekitar tentang kisah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan insya-Allah hari ini kita nak berkenalan seorang lagi rasul yang hebat, rasul yang dalam ikut turutannya berada di tempat yang kelima. Jadi insya-Allah hari ini kita nak fokuskan kepada Nabi Hud alaihi salam dan bagaimana serta kepada siapa Nabi Hud AS diutuskan. Baik. Nabi Hud AS ni adalah keturunan daripada Sam bin Nuh. Maknanya anak Nabi Nuh AS yang berada di atas kapal semasa banjir besar Nabi Nuh AS. Maaf daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Nabi Hud adalah ranking yang keempat dari turutan para rasul alaihi wassalam. Kemudian Nabi Hud alaihi salam diutuskan kepada kaum di Bani Al-Ahqaf. Lebih tepat kita sebut diletaknya di Hadramaut di Yaman. Dan ada satu kaum yang digelar kaum Ad. Merupakan kaum kepada Nabi Hud, dan Nabi Hud lah diutuskan oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada kaum Ad ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf, wa dhakur akha adin idh anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, iaitu ketika mereka mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Al-Ahqaf ni maknanya bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu berapa orang pemberi peringatan sebelum daripadanya, para rasul telah pun sampai menyampaikan risalah dakwah, dan selepasnya dengan berkata, janganlah kamu menyembah alla ta'budu illallah, janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan sungguhnya aku khawatir nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Dalam surah Al-Fajr, Allah juga menyatakan tentang kaum Ad ini secara spesifik. Irama dzatil ibad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangunkan suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Kita akan berkenalan dengan kaum ini yang namanya kaum Ad. Baik, siapa kaum Ad? Kaum ini Allah berikan mereka dengan banyak kelebihan-kelebihan, namun mereka balas dengan menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala dan meyakini bahawa berhala mempunyai kemampuan. Maknanya mereka letakkan berhala itu sebagai perantara pada Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ahqaf kita sebut merupakan jamak kepada perkataan haqfun, yang mana pasir yang tinggi dan juga tebal. Itu yang dimaksudkan dengan Ahqaf. Dan bagaimana kaum Ahqaf ini menjadikan bukit-bukit pasir ini, mereka memotong, mereka boleh membuat lubang dan menjadikan itu rumah-rumah mereka, kediaman mereka, sama ada waktu sejuk ataupun waktu panas. Itulah yang kelebihan yang ada pada mereka. Bahkan mereka tinggal di rumah yang memiliki banyak tiang yang besar. Daripada mereka memahat bukit-bukit pasir tersebut menjadikan rumah mereka itu. Di situ nak menunjukkan kepada kita, kaum Ad ini mempunyai tamadun, peradaban yang sangat tinggi. Mereka dalam bidang pembuatan rumah, binaan sangat hebat. Bahkan mereka juga hebat dari sudut pertanian, sekerana melimpahnya air sungai yang segar kepada mereka. Kemudian mereka punya harta dan ternakan-ternakan yang sangat banyak. Maksudnya apa yang mereka usahakan jadi. Dari sudut binaan mereka buat baik, bagus. Kemudian dari sudut tanaman pertanian mereka buat pun menjadi. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Ad.
Apa lagi kelebihan kaum Ad ini? Selain daripada ketamadunan, daripada teknologi yang mereka bangunkan, mereka cipta, mereka juga mempunyai fizikal yang kuat dan besar. Kaum Ad ni dikatakan mereka ini tinggi dan kuat. Kita pernah tengok ada orang penemuan fosil rangka-rangka manusia yang tengkorak dan rangka mereka sangat besar berbanding dengan manusia biasa. Ini nak menunjukkan inilah kaum Ad yang pernah hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam. Menunjukkan Allah berikan kelebihan kepada mereka. Bahkan dengan kekuatan itulah mereka jadi sombong, mereka jadi zalim kepada kaum yang lain. Ketika apabila mereka berperang dan kalau menyerang satu kaum yang lain, mereka akan memenangi peperangan tersebut dan melakukan serangan dengan begitu mengerikan. Mereka kalahkan musuh dengan senang kerana fizikal yang ada pada mereka, dan kemudian mereka menindas mereka dengan begitu angkuh dan juga kejam. Allah menyatakan surah Asy-Syu'ara ayat 130 134, wa idza batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun. Allah menyatakan apabila kamu menyiksa, kamu akan lakukan secara kejam dan bengis, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nak menunjukkan, menggambarkan kepada kita kaum Ad ni bila kalau menyerang dia akan serangan-serangan yang dahsyat. Mereka tidak tinggal sisa pun. Sebab Allah nyatakan mereka lakukan secara kejam dan juga bengis, menunjukkan kepada kaum Ad. Walaupun banyak nikmat dari satu sudut, tamadun mereka yang hebat, pertanian mereka menjadi, ternakan mereka yang banyak, kemudian mereka boleh membina kemajuan-kemajuan teknologi yang hebat dengan bangunan, dengan tiang-tiang yang banyak, yang besar, tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menyembah berhala, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah Nabi Hud alaihissalam diutuskan kepada mereka. Tujuannya adalah untuk mengajakkan manusia itu supaya mengabdikan diri kepada Allah SWT. Balik kepada kisah Nabi Hud. Nabi Hud ni adalah antara orang Arab, Nabi yang berketurunan daripada bangsa Arab. Nabi SAW menyebutkan ada 4 orang Nabi yang berasal daripada keturunan Arab, iaitulah Nabi Hud, Saleh, Syuaib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian bermulalah bila mana diutuskan Nabi Hud alaihissalam daripada bangsa mereka sendiri, maka Nabi Hud tugasnya adalah mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu taala. Dan seperti mana yang kita tahu bahawa ada penentangan-penentangan daripada kaumnya terhadap Nabi Hud alaihissalam dengan macam-macam alasan. Dia kata kalau Rasul tidak seperti ini, mesti malaikat, dan macam-macam lagi dakwaan-dakwaan mereka yang mereka memusuhi Nabi Hud alaihissalam. Akhirnya adalah beberapa pengikut Nabi Hud alaihissalam, tapi banyaknya tidak beriman. Mereka mengkufurkan Allah SWT. Mereka menentang Rasul Nabi Hud alaihissalam. Jadi antara yang Allah nyatakan dalam surah Fussilat, bukti bahawa kaum ini kaum yang sangat derhaka, yang sangat sombong. Allah menyatakan fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa menghiraukan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami. Mereka mencabar Nabi Hud alaihissalam sebab merasakan mereka ni kuat. Kalau mau perang sentiasa menang. Jadi dok rasa hebat, kagum dengan diri sendiri dan tak ada orang boleh kalahkan mereka. Lalu Allah menyatakan, tidakkah mereka memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka, dia lebih hebat kekuatannya daripada mereka. Allah mencabar mereka dan mereka mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Baik, kita ringkaskan cerita. Setelah lama Nabi Hud alaihissalam berdakwah, akhirnya Nabi Hud pun mengalah. Bahkan mereka mencabar, datangkan kepada kami
azab yang seperti mana Allah janjikan itu. Tuan-tuan sekalian, apa jadi? Kita tengok kesudahan mereka yang menentang Allah dan Rasul. Allah datangkan azab. Kalau zaman Nabi Nuh, azabnya berbentuk banjir besar yang menenggelamkan seluruh tempat tersebut. Maka di zaman Hud, Nabi Hud atau kaum Ad ini, bencana ataupun azab yang diturunkan oleh Allah SWT. Mula-mula Allah hantar azab dengan berupa angin yang panas, cuaca yang panas, yang kering, sehingga kering, perigi sungai-sungai semua menjadi kering, pertanian-pertanian yang mereka usahakan menjadi layu, mati, dan begitu juga dengan ternakan-ternakan mereka. Tetapi mereka tidak insaf, tidak sedar, bahkan semakin sombong. Akhirnya Allah datangkan azab berupa angin kencang yang terus melanda mereka selama 7 malam 8 hari tanpa henti. Tuan-tuan bayangkan, kaum Ad ni kaum yang besar, tetapi ditiup angin ibarat daun-daun yang terbang ditiup angin. Maknanya lemahnya mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya habis binasa mereka yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang selamatnya adalah Nabi Hud alaihi salam, membawa kaumnya keluar daripada tempat tersebut. Inilah kita tengok 11 kisah pengajaran yang boleh kita ambil, bagaimana orang yang sombong dan angkuh dengan nikmat yang Allah berikan, tidak mahu menerima kebenaran, menolak ajakan seruan dakwah para rasul alaihi wassalam, yang akhirnya mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu taala. Dan apa jadi kesudahan kepada orang yang beriman, orang di kalangan rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka beriman, Allah selamatkan mereka, dan mereka itulah orang yang berjaya dunia dan hari akhirat. Insya-Allah banyak lagi kisah rasul yang akan kita telusuri selepas ini, menarik untuk kita ambil ibrah dan pengajaran. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.